Bila Nabi dah tak ada, sahabat dah tak ada, saya nak tanya, orang yang belajar dengan sahabat, nama dia tabi'in, anak murid sahabat. Sahabat-sahabat Nabi ni, mereka ni mazhab apa? Syafi'i, Maliki. Mereka ada mazhab tak? Mereka tak ada mazhab Syafi'i, Maliki, tapi mereka ada mazhab. Kadang-kadang pandangan Sayyidina Umar, kadang-kadang pandangan Uthman, kadang-kadang pandangan Ibnu Abbas. Di kalangan mereka itu mazhab bermaksud cara fikir, mazhab bermaksud pandangan dan pendapat. Itu maksud mazhab. So sebahagian orang ikut Umar, itulah mazhab. Sebab itu ada mazhab Sayyidina Umar, ada mazhab Ibnu Abbas, ada mazhab Ibnu Umar. Bila dunia Islam bertambah luas, ramai orang dah masuk Islam. Rom, Parsi, ramai masuk Islam. Orang Parsi, mereka bukan Arab, lagi susah nak faham bahasa Arab. Orang Melayu pun tak apa faham, betul tak? Yang ada sini fahamlah, kan? Jadi yang tak faham itu kadang-kadang sangat bergantung kepada scholars, sangat bergantung kepada tokoh. Maka lahir banyak tokoh-tokoh terbilang, banyak. Sufyan Ats-Tsauri, Al-Lais bin Sa'ad, tokoh-tokoh banyak. Tapi antara tokoh-tokoh yang banyak itu, yang paling popular 4 orang. Nama apa? Mazhab Hanafi, Abu Hanifah. Mazhab Maliki, Malik bin Anas. Mazhab Syafi'i, Muhammad bin Idris. Dan mazhab Hanbali, iaitu Ahmad bin Hanbal. 4. Yang awal dan antara semua yang 4 itu ialah mazhab Abu Hanifah. Awal. Masa dia mati baru lahir Imam Syafi'i. Dia mati tahun 150 Hijrah. Jadi dia ada pandangan dia. Bukan dia akidah beza. Kadang-kadang ada bab yang berbeza-beza pandangan. Lepas tu ada mazhab Malik. Mazhab Malik guru pada Imam Syafi'i. Okey, saya buat contoh. Mai perleh. Kita duduk Malaysia, biasa duduk di negeri lain. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita biasa betul. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mai perleh. Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oi, tu imam lupa. Kan? Tu tak apa kata Tok Imam, suruh tak? Kacau dah, sesat dah. Saya buat contoh. Nas-nas itu, kadang-kadang imam-imam ni ada faham berbeza-beza. Dalam mazhab, tadi awal saya kata mazhab apa? Hanafi. Dalam Hanafi dia bismillah pelan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sama dengan mana? Sama boleh ya? Dalam mazhab Malik, mazhab Malik, dia tak bismillah langsung. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, dia berbeza. Suatu kata perlahan, tapi bismillah juga dalam mazhab Hanbali. Sebab tu siapa pergi Mekah, Madinah, pergi ke negeri-negeri Arab kebanyakan di Teluk, dia semua sama amalan dia dengan perleh. Siapa pergi Mekah, dia main balik perleh. Orang perleh pergi Mekah tak pelik, tak kunut, bismillah, sama. Pergi Madinah dan Mekah sama. Sebab itu adalah pegangan dalam mazhab Hanbali. Mazhab Syafi'i pun dia dengan Hanbali dua-dua kata ada bismillah. Tapi bismillah dalam mazhab Hanbali dia perlahan. Kenapa? Kerana hadis Anas kata dia solat di belakang Rasulullah, Abu Bakar dan Umar dan sebenarnya dan Uthman. Dia kata wa kanu yaftatihuna as-salah bi alhamdulillahi rabbil alamin. Mereka itu memulakan salat dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Kata Anas. Anas apa? Sahabat Nabi, khadam Nabi. Jadi dia kata belakang Nabi pun macam tu, belakang Abu Bakar pun macam tu, belakang Umar pun macam tu. Jadi perleh sama, setuju yang mazhab Hanbali tu.
Mula dengan Alhamdulillah. Bukan mula tu dengan Alhamdulillah, yakni mula kuatkan bacaan tu dengan Alhamdulillah. Tapi imam baca tak sebenarnya? Dia baca. Tapi mazhab Syafi'i kata tak boleh. Kerana dia tu ayat daripada surah Fatihah kena baca kuatlah. Guru pada Imam Syafi'i nama dia Imam Malik bin Anas. Imam Malik ni, daripada Imam Malik lah Imam Syafi'i menuntut kitab Muwatta. Dia kata Malik muallimi wa anhu akhastul ilm. Malik itu guruku, daripadanya aku mengambil ilmu. Guru Imam Syafi'i mazhab Malik kata bismillah tak payah baca langsung, kalau baca makruh. Lagi lain tu kan. Sebab dia kata tak ada baca. Dia gunakan hadis-hadis tadi. Jadi kita pergi ke Morocco, kita pergi ke Algeria, ni negeri-negeri mazhab Malik. Ke Afrika, ni negeri-negeri mazhab Malik. Mazhab Abu Hanifah di mana? Mazhab yang paling banyak sekali orang di dunia ni mazhab apa? Mazhab yang paling ramai ialah mazhab Abu Hanifah. Dalam 4 imam ini, yang lain semua Arab, kecuali Abu Hanifah, dia bukan Arab, dia Parsi. Nu'man bin Thabit, Abu Hanifah, dia Parsi. Okey. Mazhab Abu Hanifah di mana? India, Pakistan, Iraq, ramai. Mazhab Syafi'i di mana? Malaysia, Indonesia, Brunei, sedikit di Mesir, sebahagian di Mesir campur-campur, dan ada lagi beberapa wilayah di Yaman mazhab Syafi'i. Okey. Jordan campur, ada Syafi'i, ada Hanbali, ada macam-macam. Okey. Mazhab Hanbali di mana? Saudi, apa lagi? Qatar, ni. Kenapa? Kerana mereka yang dikatakan mazhab tu, mereka mengikut cara faham imam tu. Nabi ada habaq tak kena ikut mazhab mana? Nabi habaq tak? Nabi tak. Apa yang Nabi kata? Apa yang Quran kata? Ikut orang yang berilmu. Empat-empat ni ada ilmu tak? Ada ilmu. Boleh tak ikut empat-empat ni? Boleh. Okey. Faham? Bila ilmu berkembang, ada benda yang berbeza-beza di kalangan mazhab. Saya nak ringkaskan ceritanya. Ada orang ikut pandangan ni, ada orang ikut pandangan ni, macam-macam. Ada, tapi bila dunia makin terbuka, orang mula ikut bukan satu mazhab, dia dah ikut banyak. Kerana untuk menyelesaikan masalah. Sampai kepada negeri Perlis, nak bagi faham. Negeri Perlis ni dia lain sikit daripada negeri lain. Kerana ada perkara-perkara yang saya nak sebut. Di Malaysia secara keseluruhannya, secara umumnya, orang bermazhab kata orang lah. Kalau tanya mazhab apa? Syafi'i, kan? Walaupun kalau kita tanya, betul ke Imam Syafi'i kata begitu? Dia pun tak tahu. Dia kata depa kata Imam Syafi'i kata. So dia orang pun tak pasti. Tapi Imam Syafi'i ni ada buku, ada benda yang kita kena rujuk. Apa yang Perlis buat? Pada tahun 1948 lagi, Perlis telah membuat satu telah membuat kesimpulan kepada pegangan dia. Bukan baru ni, bukan zaman Dr. Mazhar ni duk buat kerja ni. Tak. Ini cerita 1948 lagi. Perlis dah masukkan Perlis adalah negeri Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak terikat dengan mazhab tertentu. Maksudnya dia open, dia dapat menerima perbezaan-perbezaan.